A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Ping ya? Ping hari ini okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz Faz. Sihat ya. Alhamdulillah kita dah nak masuk surah baru ni. Oh subhanallah. Laju Laju Ustaz ya. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook untuk sama-sama kita istiqamah bersama My Quran Time untuk sama-sama kita melihat surah baru. Semalam kita pun sudah selesai dengan surah Taha. Paling kurang kita ingat bahawa surah Taha mengingatkan kita kepada zikir paling kurang 8 kali dalam surah tersebut. Puncak zikir ini adalah pada solat Ustaz ya. Ya betul. Kita wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alaiha ya, iaitu kita bersungguh-sungguh menghidupkan institusi solat dalam keluarga dan organisasi kita, negeri negara kita, kerana itu adalah peluang untuk kita mendapat negeri negara fatarda, untuk kita sentiasa mendapat ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Pada hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Anbiya. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang telah kita belajar, Rabbi zidni ilma. Kita perhatikan apakah sinopsis halaman 322, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelalaian manusia atas hisab dan tanda-tandanya yang kita akan lihat pada ayat 1 hingga 6, yang menjadi misi bagi para nabi untuk mengingatkan, menyedarkan, mengejut kepada manusia yang banyak tertidur di atas muka bumi ini. Kemudian pada ayat 7 hingga 10 para rasul diutus dalam kalangan manusia dan realisasi janji untuk mereka, dan Al-Quran yang kita akan ambil perhatian mengapa Al-Quran itu amat penting. Kita refresh balik, segarkan kembali peranan Al-Quran yang mungkin kita dah sampai halaman 322, tetapi kita nak ulang kaji balik semula. Peranan Quran ini jangan kita teralpa, terlalai, khawatir ia akan menyebabkan kita tergagal dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita baca ayat 1 hingga 5 dahulu dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya, ayah, ibu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi pada saat ini untuk kita meneruskan pengajian kita di surah yang baru, surah Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat Ustaz. Betul. Terus bersemangat, terus bersungguh, dan terus jangan lupa rendah diri, untuk kita mudah-mudahan dengan cara demikian Allah permudahkan kita dapat kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, baca dengan baik, sebutan kita huruf-hurufnya panjang pendek dengung dan sebagainya, insya-Allah taala Jadi insya-Allah kita nak mula bacaan kita ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5 insya-Allah. Fatihah tadi, surah Al-Fatihah tadi kita mula dengan bacaan Hijaz. Jadi hari ini kita nak cuba permulaan surah Al-Anbiya ni nak cuba bayati pula. Lama tak baca bayati.
dan semangat yang kita Yes, nak Ustaz. bawakan Ustaz ya Yes, dalam Ustaz. surah Al-Anbiya ini sempena Rabiul Awal Rabiul Awal ialah kita nak mengenang kepada Ya. perjuangan nabi-nabi dan sudah tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, jika sudah bersedia, ayuh gemakan rumah kita ke ataupun di mana juga kita berada tu, kita sama-sama baca Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juz yang ke-17 Ustaz. Permulaan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Tak sangka Ustaz ya. Tak sangka dia 15, 16, 17 dan selepas daripada 15 juzuk, maksudnya menuruni daripada gunung ya ataupun bukit lah ya, kita turun itu sebabnya dia laju-laju juga Ustaz ya, surah sekejap je dah berpindah. Belum lagi kita sampai juz yang ke-29 dan 30, memang pendek. Memberi harapan kepada kita, memberi semangat kepada kita agar terus kita mendalami al-Quran ini. Dan bagaimana dalam surah ini, surah Al-Anbiya adalah surah yang berada di sebelah surah Taha. Kalau sebelum ini dalam surah Maryam ada kisah Nabi Ibrahim, dalam surah ini pun ada juga Ustaz ya, salah seorang nama Nabi Ibrahim, tapi sudut yang diberi penekanan berbeza. Ya, kalau sebelum ini Nabi Ibrahim cakap dengan ayahnya halau dia, tapi kali ini dalam surah Al-Anbiya
kisah bagaimana Nabi Ibrahim bercakap dengan masyarakatnya pula. Ini kaedah kisah disampaikan di dalam al-Quran. Allah mulakan dengan ayat yang pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum, iaitu sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling daripada akhirat. Ini peringatan Allah kepada kita, kepada seluruh manusia. Iqtaraba linnas, bukan lil mukminin, lil muslimin, bukan, kepada seluruh manusia. Pasal apa? Pasal Allah nak beritahu bahawa dah dekat dah. Ini turun 1400 tahun yang lepas maksudnya. Maksudnya kata dekat tak sampai-sampai lagi. Jangan kita cakap begitu. Ya. Allah cakap begini, ini sebagai tanda kasih sayang Allah SWT. Bila ada orang cakap bahawa, kalau cikgu lah cakap kan, exam dah dekat. Kan. Dia cakap bulan Januari, examnya, peperiksaannya bulan Disember. Bila bulan Februari, exam dah makin dekat. Bukan maksudnya besok examnya. Ya. Tetapi ia menandakan cikgu amat kasih sayang, nakkan anak murid berjaya, sila buat persediaan. Sila buat persediaan. Dan bagi kita, bila kita cakap tentang hisabuhum ini, tentang hisab, iaitu yaumul hisab, hari kiamat ini, ia amat menggetarkan Ustaz ya. Mudah cerita begini sajalah, kalau katakan ada yang datang kepada kita tanya, dalam bank awak ada berapa ringgit? Kan. Dia audit, dia buat audit. Duit ni datang daripada mana dan awak gunakan untuk apa? Untuk perkara pahala ke perkara dosa, contohnya kan, sumber daripada mana, macam mana awak ada bank account dekat luar negara, silap. Kalau kena tanya begitu, dia akan menyebabkan bergegar dalam hidup kita Ustaz ya. Jadi Allah mengingatkan perkara ini. Ayat pertama lagi Allah terus ingatkan agar kita membuat persediaan. Dalam masa sama, siapa yang payah dalam hidup untuk berbuat kebaikan, dia ada harapan Ustaz. Macam kita dah 2 tahun duduk kan, bila dikatakan pengumuman rentas negeri akan diumumkan dalam masa terdekat. Kan. Ada ramai dekat netizen ke apa cakap apa terdekat kan. Tapi sebenarnya ada harapan lah tu. Betul. Ada harapan berbanding dengan kita akan fikirkan pengumuman rentas negeri. Jadi kita pun alamak macam mana ni kan. Jadi itu adalah contoh betapa pentingnya perkataan iqtaraba linnasi hisabuhum, tapi wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ramai yang berada dalam keadaan lalai dan berpaling. Lalai yang berpaling. Apa maksud lalai berpaling? Tak kisah Ustaz. Tak buat persediaan. Ghaflah ini digunakan dalam kehidupan, ialah kalau katakan main-main, berhibur begini kan. Ada yang kata muda lagi kan, ataupun sekarang kita dah boleh dah buka tempat-tempat yang berhibur. Baiklah saya gunakan hidup saya ini, padahal sebenarnya perlu gunakan untuk persediaan hari al-hisab, hisabuhum, yang berlaku di akhirat nanti. Jadi peringatan ini Allah nyatakan pada ayat kedua sambungannya, setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru daripada Tuhan, min zikrim mir rabbihim muhdath. Ya, muhdath ini perkara yang terbaru Ustaz ya. Illastama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengarkannya sedangkan mereka main-main. Ini adalah peringatan kepada siapa? Kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian. Ketika dengar Quran ini, muhdath itu maksudnya ialah baru dengar. Memang Quran dah turun lama dah, 1400 tahun, tapi bila dengar ada Ustaz Tarmizi baca tu, berhenti kejap. Jangan main-main pula sambil tu main-main WhatsApp pula kan. Ya, ataupun tidak mendengar isi daripada apa yang dibaca tersebut. Kita khawatir ia adalah satu templak yang Allah berikan juga kepada orang-orang musyrik terutamanya. Nabi dapat ayat didengarkan pada mereka, tapi sambil-sambil tu mereka main-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Dan selepas itu apa yang mereka buat? Mereka pada ayat yang ketiga dia cakap wa asarun najwa, dia duduk, dia meeting dengan sesama mereka, dia kata apa? Alladzina zalamu, orang yang zalim ini, hal hadza illa basyarum mithlukum. Dia mula mempersoalkan credibility siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia ni manusia biasa je? Betul. Zaman sekarang ni ada orang yang kata nabi ni manusia biasa je, tak payah kita ikut pada hadis. Kita ikut pada Quran sahaja. Sebenarnya zaman dahulu sudah ada dah kumpulan yang mempersoalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal bila tidak menyerah kepada nabi, ya, contohnya orang-orang Yahudi Ustaz ya, mereka tak percaya pada Nabi Muhammad, mereka nak beritahu bahawa mereka lah yang betul. Ya, mereka ada Taurat, ya, mereka tidak mahu ikut nabi. Bila tak ikut nabi, tak ikut Quran, ya. Jadi dia tak cakap dia tak ikut Quran, dia cakap nabi ni manusia biasa je, ya. Kalau orang musyrik ini, afatatuna sihra wa antum tubsirun, ya. Apa maksudnya?
Adakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Mereka meeting itu Ustaz ya, jumpa kawan-kawan mereka, kau macam terkesan kan dengan Quran tu. Itu sihir je. Kan? Kau sihir je. Kau tengok tak? Kan? Jadi dia cuba untuk ayat ketiga ini menceritakan apa Ustaz ya? Tentang peranan kawan. Kawan ini dia kadang-kadang dia memang bagi perkataan-perkataan yang baik, tapi dalam ayat yang ketiga ini peranan kawan juga. Dia kata tak payahlah kot kau nak solat awal waktu, nak tunjuk alim konon. Kadang-kadang ada orang dia tak nak bila dah kena macam tu, kan? Dia kata dia akan cuba mengelak daripada dia nampak oleh kawannya untuk berbuat baik. Pasal kawan dia dah perli dia dan juga sudah menekan dia. Sebabnya bagi adik-adik di sekolah menengah, peer pressure, ya, tekanan daripada kawan ini kita kena jaga-jaga, ya, jangan sampai kita ini tertekan dan akhirnya berubah kerana ikut kawan. Ya, tetapi peranan kawan ni penting Ustaz ya. Di tempat kerja kadang-kadang bila kawannya selalu baca Quran, kalau pengaruhnya kuat, dia memberi kesan kepada kawan yang lain. Baik. Ayat yang keempat, qala, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ya'lamul qaul. Tuhanku mengetahui apa yang kamu sebutkan itu, fis samawati wal ard, ataupun mengetahui perkataan di langit dan di bumi. Nabi cakap begitu Ustaz ya. Nak ceritanya ialah kalau langit dan bumi ni Allah tahu, perkataan kamu tu semuanya Allah. Wa huwas samiul alim. Masya-Allah. Ini penting pasal apa? Pasal bila adik-adik ataupun kita pun ada peer pressure kan, ada orang cakap bahawa ini nak bincang pasal Quran saja ni macam baik sangat, contohnya lah kan. Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Memang saya tak baik sangat kan, tapi pasal nak jadi baiklah ini yang kita, tuan-tuan semua kan, kita baca Quran, kita solat. Kalau ada orang cakap solat pakai tudung baik ni entah ke mana, contohlah kan, kita kata bahawa apa, Allah tahu perkataan di langit dan di bumi, Allah mendengar dan Allah mengetahui. Saya buat ini pasal nak jadi baik. Bukan pasal saya baik, bukan pasal saya baik, tapi pasal nak jadi baik. Jadi ini akan memujuk hati kita, apatah lagi bila Allah pujuk wa huwas samiul alim. Tapi mereka tak puas hati lagi Ustaz. Betul. Nabi-nabi ini bila cakap begitu, mereka tak puas hati, mereka balas lagi. Apa balasan mereka? Ayat kelima daripada surah Al-Anbiya ini kita sama-sama perhatikan, kita baca sekali lagi bertubi-tubi apa yang kena kepada nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jiwai pada bulan Rabiul Awal ini, bahawa perjuangan nabi ini bukannya dihampar kapet merah, bukan dihampar ataupun masuk TV begitu saja Ustaz ya, tetapi rupanya dengan barakah perjuangan itu kita dapat manfaat pada waktu ini. Ayat kelima kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, mari kita baca sama-sama ayat yang kelima. Bermula daripada Balqalu. Cuma boleh saya kongsikan sikit sebelum baca tu Ustaz. Tadi permulaan tadi lupa nak kongsi dengan sahabat-sahabat Quran. Cara baca tu Ustaz, yang mula-mula tu nak baca i ke ak ke u. Betul. Tu Ustaz. Ke terus dia qataraba. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Itu penting tu. Jadi subhanallah, kita cara nak baca dia secara asasnya iaitu kita akan melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga, jika huruf yang ketiga berbaris atas atau berbaris bawah, maka kita akan mulakan bacaan kita pada kalimah itu dengan baris di bawah. Iqtaraba. Kalau kat sini huruf ta itu huruf yang ketiga berbaris fathah atau baris atas, maka permulaan dia kita baca dengan baris kasrah. Iqtaraba. Namun jika sekiranya huruf yang ketiga berbaris dhammah ataupun di hadapan, maka permulaan dia kita baca dengan baris hadapan ataupun baris dhammah. Jadi insya-Allah nanti kita akan bertemu dengan bab ini. Jadi kita datangkan lagi contoh-contoh yang lebih banyak lagi ya, insya-Allah. Jadi jom kita baca ayat yang kelima insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal qalu بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون
صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang kelima, bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sihir, mimpi-mimpi belaka. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Cubalah dia datangkan kepada kita suatu tanda seperti mukjizat rasul-rasul yang diutus terdahulu. Rupa-rupanya kena attack lagi Nabi Ustaz. Masya-Allah. Kena attack lagi. Rupa-rupanya attack serangan pada Nabi ini seawal 1400 tahun yang lepas, ia berterusan sampai zaman sekarang. Ada orang yang serang, tapi kadang-kadang tak dinamakan dia tak cakap bahawa kami ni tidak beriman. Tetapi dia cuba serang kerana menyerang kepada sahabat, menyerang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kesannya apa? Kesannya ialah dia bergaduh-gaduh, tapi lepas tu Nabi ini betul ke Nabi bawa risalah yang betul? Dia akan mula mempersoalkan Quran ni betul ke? Ya, di situ cara bagaimana menghancurkan yang ditunjukkan dalam ayat ini untuk kita sama-sama sensitif dengan bagaimana serangan yang dibuat. Jadi dalam ayat yang kelima ini beritahu bahawa dia kata bahawa Nabi ni ada mimpi. Dengan mimpi tu jadi Quran. Ya, ada yang dia kata ataupun Nabi ni buat-buat saja. Ataupun mungkin dia ni buat syair kot. Kan? Jadi ini cara serangan-serangannya, dan mereka minta kalau boleh bagi mukjizat macam Nabi Musa dulu, macam nabi-nabi terdahulu, bukannya dengan Quran. Jadi apakah respon bagaimana mendepani perkara ini, kita akan lihat selepas rehat nanti. Kita saksikan perkataan pilihan, iaitu perkataan pilihan pada hari ini ghafala, maksudnya adalah lalai. 35 kali disebut di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita mudah lalai. Dengan tadabbur Quran, dinyatakan oleh Imam Tabari, itulah cara untuk kita tidak lalai, bukannya menyerang, bukannya bergaduh ataupun membuang masa dalam hiburan semata-mata. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dihampar dengan kapet merah seperti mana kata Al-Fadhil Ustaz Fas tadi, Betul Ustaz. tapi penuh dengan Rancau, nak duri, ya, yang sebenarnya Nabi terus juga Ustaz, ya. Cuba bayangkanlah waktu sekarang ni, setiap kali kita cakap saja, ya, marilah kita bertadabur My Quran Time, lepas tu orang kutuk apalah Quran Time konon kan. Kalau kena macam tu 1000 orang cakap Ustaz, dah rasanya besok tak muncul dah. Betul kan. Tetapi kekuatan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita berdoa terus kita dapat mengikuti, ya, beriman dan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satunya macam mana kita committed dengan Quran Ustaz, ya. Ini antara sunnah Nabi, membaca dan kemudian menyampaikan, berkongsi. Tuan-tuan yang belum kongsi lagi tu, kongsikan, dan bila balik kampung nanti borak-borak sikit kepada mak ke jiran ke, dah tengok ke, kan, jomlah kita tengok. Itu perkara-perkara untuk kita mengamalkan sunnah Ustaz, ya. Jadi ini perkara yang penting, dan teruskan perjuangan tuan-tuan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sambung tajwid kita Ustaz. Betul Ustaz. Saya setuju sangat Ustaz Fazrul sebut tadi, kongsi-kongsikan, sebab memang kadang-kadang ada yang satu yang tak tahu, yang kedua tahu tapi memang jawapan ataupun dia kata saya memang tak sempat lah nak tengok tengah hari kerja semuanya. Kita maklumkan juga ada ulangan sebenarnya. Bila malam ada, pagi pun ada. Okeylah kalau macam tu. Maksudnya kita war-warkan. Kita kongsi-kongsikan insya-Allah. Baik, jadi kita nak melihat juga perkongsian tajwid kita. Semalam pun kita dah kongsikan, hari ini kita masih lagi nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang huruf-huruf muqatta'ah, pembukaan surah. Kadang-kadang kita tahu nak baca macam mana. Jom kita saksikan paparan yang telah disediakan, iaitu huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan melafazkan nama huruf tersebut. Contohnya surah Taha. Itu yang jadi Taha tu Ustaz.
tahlil. Jangan tahlil subhanallah. Jadi kena hati-hati, itu ejaan dia. Ta alif, ha alif. Oh macam tu. Taha. Kan awal surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Masya-Allah. Itu surah Taha. Kemudian ada Tasin, surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Oh sebab itulah panjang sin tu ustaz ya. Oh sebab sin ya nun boleh baca 2 harakat ke 4 harakat ke ataupun 6 harakat, subhanallah. Dan juga yang ni selalu kita jumpa ustaz ya, dan juga penonton semua sahabat Al-Quran semuanya, surah Yasin kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin contohnya 6 harakat. Yasin 4 harakat kan boleh. Jadi itu antara 2 harakat pun boleh. Itu contoh-contohlah pembukaan surah kita. Ada Taha tadi, ada Tasin, ada Yasin. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita bertemu dengan huruf-huruf pembukaan surah, kita jangan panik. Macam mana ni? Ada Ha Mim Ain Sin Qaf lah kan, Alif Lam Mim Sad Kaf Ha Ya Ain Sad. Subhanallah. Jadi kita dapat sikit sebanyak ustaz ulang kaji kita. Mungkin dulu pernah belajar tapi lah lupa barangkali. Jadi kita ulang kaji sikit sebanyak insya-Allah, wallahu alam. Masya-Allah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Sempat saya membalas kepada sahabat kita Cik Faiz, subhanallah, anaknya blind autism yang juga terus belajar Al-Quran ni, mantapkan hafalan Ustaz. Hafal betul. Blind autism tapi betul. Menghafal. Betul Ustaz. Kadang dia kata silap saya lah, adik ini dia duduk depan TV tu, dia dengar bacaan tu siap gaya dia buat. Taranum pun taranum dia baca. Masya-Allah. Ya, moga-moga terus diberkati. Amin. Dan di akhirat nanti Ustaz mengangkat si ayah ibu. Betul, dan harapnya terus istiqamah adik akil ya dalam bersama Al-Quran. Baik. Jadi kita ingin teruskan Ustaz ya pelajaran kita. Tadi kita dah baca sampai ayat yang ke-5 ya, ayat yang ke-5. Kita nak menyambung pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Apakah respon bila ada orang-orang yang kata bahawa nabi ni tukang syair lah, buat apa, menipu lah, ataupun ada mimpi. Malam tadi mimpi terus cakap kepada orang-orang Quraisy itu bahawa ini adalah Al-Quran. Kita lihat ayat 6 hingga 10 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita dah baca di permulaan tadi tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dengan Hijaz, kemudian kita baca Bayati. Yang seterusnya ini saya nak minta Ustaz Fazrul lah nak dengar taranum apa? Taranum. Okay. Nahwan Ustaz. Nahwan ni memang favorite. Ini Nahwan lah, subhanallah. Ini minta izin Syekh Tirmizi kita. Ya, masya-Allah. Ini tokek guru kita. Baik, jadi kita semua cuba baca taranum Nahwan ataupun kita masuk sikit kurdi insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء
نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 6 hingga 10 yang dibacakan sebentar tadi. Terima kasih Ustaz Tarmizi ya, membaca nahwan. Boleh, Ustaz? Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Dulu. Kena tanya Ustaz Tir ya yang bersama. Dan apakah sambungan daripada cabaran ya yang dinyatakan pada ayat 5 itu, datangkan biayatin kama ursilal awwalun, berikanlah, datangkanlah mukjizat ataupun kebesaran macam rasul-rasul dahulu. Mereka dengar cerita Nabi Musa, macam-macam mukjizat yang ada, mereka kata datangkan yang hebat-hebat macam itu, bukannya Quran. Quran dia attack, kemudian dia serang, kemudian dia minta ayat-ayat ataupun mukjizat yang lain. Kata Allah pada ayat yang ke-6, manat qablahum, mereka itu sebenarnya tidak beriman pun ya apabila didatangkan kepada mukjizat-mukjizat itu. Kita dah belajar dalam kisah Nabi Musa Ustaz ya, yang beriman tu ahli sihir tu je. Firaun tidak, orang-orang Mesir itu pun tidak ya, tidak beriman kepada mukjizat yang didatangkan pasal mereka itu ada masalah dalam jiwa mereka, tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Maka Allah kata apa? Min qaryatin ahlaknaha, kami hancurkan mereka. Seperti Firaun kalau kita pergi ke Mesir Ustaz ya, masih ada lagi mumia Firaun itu. Memang Allah dah beritahu dalam Quran, Allah abadikan ya, dia dah lemas itu dapat diambil balik dan diabadikan untuk nak beritahu Firaun ni satu jawatan Ustaz ya, memang wujud dan berlaku dalam sejarah manusia, berlaku ya. Dan di situ di hujung itu Allah kata afahum yu'minun, kamu tak nak ke beriman kepada mukjizat al-Quran yang datang? Tak payah jadi macam orang dahulu yang dihancurkan kerana mempersoalkan kebenaran, datang mukjizat pun masih lagi tidak beriman. Jadi bukannya kita minta lebih banyak lagi ayat kebesaran, bukti daripada Allah SWT, yang ada ini dalam Quran yang boleh kita lihat pada alam ini, pada segala apa yang berlaku, sudah menunjukkan kebenaran ya. Bagi kita COVID-19 ini Ustaz ya, sebagai salah satu yang memang jelas Allah ini memang berkuasa. Memang berkuasa. Kalau ada yang kata lagi, betul ke Allah yang buat ni, ke orang Cina kot yang buat, yang dekat negeri Cina kan. Kalau ada lagi yang masih lagi pakai teori-teori begitu, kita kena ingat bahawa yang boleh mendatangkan mudarat, yang boleh mendatangkan manfaat adalah Tuhan, bukannya manusia Ustaz ya. Itu kita kena faham betul-betul. Kalau tidak, orang rasakan bahawa mungkin negara tertentu kot yang membuat konspirasi sampai kita mati. Hebat sangat ke makhluk itu berbanding dengan Tuhan yang empunya langit dan bumi? Ini penting ya. Dan pada ayat yang ke-7 ini Allah nyatakan wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ya, tidaklah kami utuskan kepada sebelum kamu rasul itu kecuali lelaki yang diberikan wahyu. Betul, ya, diberikan wahyu. Dan Allah kata fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang pakar ahli zikr jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini penting sangat Ustaz. Subhanallah. Penting kerana satu disiplin keguruan dan kemuridan. Ada kemuridan pelajar. Pentingnya kita mencari cikgu ya, mencari cikgu kerana rasul ini adalah cikgu Allah, utusan. Dia ada kitab, ada manual, tetapi ada rasul yang menerangkan manual tersebut. Ada orang kata tak payah pakai rasul ni, baca sendiri kitab al-Quran. Kalau macam tu, tak payah ada Nabi Muhammad, tak payah ada Nabi Musa, letak je kitab Quran dekat atas Gua Hira tu, pergi sendiri ke sana, terbang ke apa ke, baca sendiri. Ya. Tapi kesannya apa? Kesannya macam-macam terjemahan lah Ustaz. Rasanya sembahyang 3 waktu, 5 waktu, 10 waktu, nak bunuh orang bila-bila masa, pakai Quran yang sama. Ini kesan apabila dibuang elemen keimanan kepada Rasul, dan kadang-kadang dia tak cakap dia tak beriman pada Rasul.
buang hadis ataupun sunnah untuk difahami ataupun diikuti secara rapat-rapat. Betul, ya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Kalau kita nak tanya, ini Imam As-Sa'di menyatakan kalau kita tak tahu wajib tanya. Wajib tanya. Dan kalau tanya, maksudnya pergi tanya, cari cikgu yang ada zikr. Kalau katakan kaedah ini, kalau orang-orang Yahudi ke mana ke ataupun orang musyrik, tanya yang ada zikr ini adalah orang yang ada ilmu Taurat dan Injil, ya, ahli kitab. Mereka tahu sebenarnya apa hakikat bahawa nabi-nabi sebelum ini. In kuntum la ta'lamun. Maksudnya di sini apa? Imam Sa'di mendegaskan bahawa jangan pergi cari orang yang jahil. Kalau kita tak tahu, kita tanya orang yang tak tahu, Ustaz. Betul, Ustaz. Kesannya apa? Dia pun putar belit kita. Tak tahu pasal Al-Quran, tanya kepada orang yang tak pernah belajar Al-Quran. Betul. Bersedia je lah. Lepas tu dia kata kalau nak pandai tadabbur, ambil air ni segelas, nanti saya tiup surah Al-Anbiya, nanti terus pandai tadabbur surah Al-Anbiya. Dan kalau orang tak tahu, tanya pada orang tak tahu, dia jadi jahil murakkab selepas itu. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi ini penting, dan lebih daripada itu kita kena kenal orang yang pakar dalam perkara tersebut. Mempersoalkan kepada guru, ya, guru memang manusia. Betul. Allah menyatakan pada ayat yang ke-8, dan kami tidak menjadikan mereka rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak hidup kekal. Masya-Allah. Pasal mereka nak kalau boleh malaikat. Betul. Kan, dia kalau boleh nak yang super ni, Superman ke apa sebagainya ni, dia tak nak orang biasa. Nabi memang orang biasa, makan dan memang tidak kekal. Memang tidak kekal. Pasal mereka kata kalau nabi ni tak kekal, nanti dia punya mesej itu dia wafat, habislah. Betul. Sebenarnya semua nabi begitu, tapi mereka pun kekal ke? Kan? Mereka kekal ke? Yang hebat sangat nak sombong untuk mempersoalkan kepada nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya ayat yang ke-9, Ustaz, ya. Yes, yes. Ayat ke-9 ini kita nak baca sekali lagi untuk kita memahami apa peranan kita mengikut kepada Nabi. Mengapa kena ikut sangat pada Nabi? Ayat 9 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, inilah mungkin di perkongsian tajwid, bacaan sebagainya ini di platform ini terbatas. Cari lagi guru, Ustaz. Betul. Cari guru. Jangan kita marah pula, awak belajar dengan guru lain. Jangan macam tu. Betul. Biar ramai guru, tak ramai. Apa. Kan? Sod guru ni sebut macam mana, guru ni sebut macam mana. Tapi guru pada guru dia pun memang mutawatir ataupun bersanad juga, kan. Jadi jangan kita sampai marah anak murid. Jangan, biar kita luaskan ilmu, kita kongsikan, mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Jadi kita nak baca ayat yang ke-8, Ustaz. Betul. Ke-9. Ayat yang ke-9. 9, Ustaz. Ayat ke-9, sahabat-sahabat Al-Quran yang ke-8, Ustaz. Betul. Ke-9. Ayat yang ke-9. 9, Ustaz. Ayat ke-9, sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita baca ayat ke-9 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-9, kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka, ya, selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kendaki, dan kami binasakan orang yang melampau batas. Ideanya ikut Nabi, Yes, yes. akan diselamatkan. Masya-Allah. Wa najjaynahum wa man nasha, ya, wa ahlaknal musrifin. Allah hancurkan, Allah azabkan Firaun dan kuncu-kuncunya. Kerana apa? Kerana mereka melampau. Kita dah bincang pada halaman 321 semalam, ya, tentang wa kadzalika najzi man asrafa, ya, yang melampau dalam kehidupan. Apa tanda melampau? Bila tidak mahu mengikut pada mesej yang dibawa oleh nabi tersebut. Ataupun kadang-kadang Ustaz, dia kata saya ikut pada Quran, ikut kepada Taurat contohnya, tetapi dia pakai idea sendiri. Zaman sekarang memang boleh berlaku perkara ini kerana apa?
bila bercakap tentang rasul, sekali lagi bercakap tentang guru Ustaz ya. Maksudnya kita ada rujukan kepada orang yang ahli zikr. Betul. Kita kena ada 3, 4, 5 ke tak kisahlah, tapi cari guru, jangan faham sendiri pakai komputer kan, terus tengok je kan, ini sebenarnya saya dah faham dah. Ya, tanya balik pada orang betul, jangan tanya pada pak cik Google sahaja. Khuatir ia akan menyebabkan apa, institusi rasul ataupun kita tidak menghormati manusia dan kita rasakan kitalah yang paling benar dalam berinteraksi dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan pada ayat 10, laqad anzalna, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka adakah kamu tidak mengerti? Ini ayat yang mantap Ustaz ya. Istilahnya kitaban fihi dzikrukum. Ada dua maksud di sini. Satu ialah dzikrukum ini peringatan kamu. Maksudnya setiap kali kita berinteraksi dengan ayat Quran ini Ustaz, dia adalah pop terus kepada kita. Jangan pula kita kata ini untuk orang kafir, ini untuk ahcong, untuk mutusami. Tak. Dia adalah peringatan direct pada kita dalam program ini Ustaz ya. Kita tengok setiap ayat tu sebenarnya kita tengok, alamak aku ni lalai ke? Jangan cakap pula ini Ahmad ni yang lalai, ini ahcong lalai. Kita tak tengok kita lalai, kita tengok balik kita. Maksud yang pertama, peringatan untuk kita semasa, dan yang keduanya, ini adalah cara kita nak membanyakkan zikir kita. Zikrukum, ini zikir kamu. Makin banyak tuan-tuan membaca Al-Quran, ini adalah cara untuk kita mengingat Allah. Kita dah belajar dalam surah Taha, makin ingat Allah, dekat dengan Allah, Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita. Membawa kepada resolusi pada hari ini kita saksikan, iaitu pada ayat yang pertama, kita rancang persiapan ke akhirat. Sudah rancangkah ya? Bukan sekadar rancang nak balik kampung, tapi rancang balik kampung di akhirat sana. Yang pertama. Yang kedua, jangan mempermain-mainkan ayat atau peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan daripada ayat yang kedua, dengan main-main dengar, main-main belajar, padahal sebenarnya peringatan ini, Quran ini adalah untuk persediaan kita menuju ke akhirat. Yang ketiga, beriman dengan ayat Allah dan jangan mencabar Allah dengan meminta sesuatu yang pelik ya. Jangan minta, dan apatah lagi untuk merendah-rendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa. Baik, masih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini ya Allah, kami memulakan pengajian kami di juzuk yang ke-17. Juzuk pertama sehingga juzuk yang ke-16 sudah kami baca, sudah kami pelajari ya Allah. Mudah-mudahan kami terus dekat dengan kalam-Mu Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mata kami, lidah kami, telinga kami, hati kami ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar semuanya panca indera kami senantiasa seronok, senantiasa bahagia, senantiasa menunggu-nunggu untuk mempelajari, mendengar, membaca Al-Quran kalam-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Moga-moga doa kita dikabulkan, menjadi insan yang dapat mengambil zikrukum daripada Al-Quran. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Masyarakat mendapat zikir, peringatan personal daripada Al-Quran, bukan sekadar bacaan tanpa kesan dalam kehidupan. InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan itu kita ingin panjang-panjangkan kepada program-program pelbagai Ustaz ya, dan kita bertemu lagi insya-Allah halaman seterusnya menyambung perjuangan nabi-nabi. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.